Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, An-Nur Humaira binti Azhar dalam rancangan Usrati Jannati, Keluargaku Syurgaku. Jadi, pada hari ini saya akan membincangkan sebuah tajuk mengenai cara membina keluarga bahagia. Bersama saya ada dua orang lagi panel, iaitu Amirah Nur Syazwani binti Ahmad Zawawi, juga Ainin Sofia binti Ahmad Kamal. Jadi saya persilakan mereka berdua untuk memperkenalkan diri masing-masing. Terima kasih saudari moderator An-Nur Humaira binti Azhar. Saya Ainin Sofia binti Ahmad Kamal, pelajar tahun 2 di IPG Kampus Ipoh dari unit T5. Assalamualaikum kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Saya, Puan Amirah Nur Syazwani binti Ahmad Zawawi akan mengupas dengan lebih lanjut lagi mengenai cara-cara untuk mengecapi keluarga bahagia. Begitulah tadi perkenalan diri oleh dua orang panel kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Maka sekarang izinkan saya untuk menerangkan konsep keluarga bahagia. Jadi, apakah itu keluarga bahagia? Keluarga didefinisikan sebagai satu institusi kekeluargaan yang terdiri daripada seorang suami, seorang isteri dan juga anak-anak. Manakala bahagia pula bermaksud satu perasaan tenang, tenteram, aman dan gembira di dalam hati. Jadi apabila menyebut mengenai keluarga bahagia, sudah tentu terbayang dalam minda kita satu institusi kekeluargaan yang hidup dalam keadaan gembira tanpa sebarang masalah atau konflik yang mereka hadapi. Maka, marilah kita bersama-sama mendengar apakah pendapat panel-panel kita mengenai bagaimana caranya untuk kita bersama-sama membina sebuah keluarga yang bahagia. Jadi, saya persilakan panel pertama kita, iaitu Ainin Sofia binti Ahmad Kamal, untuk memberi pendapat beliau mengenai cara untuk membina keluarga bahagia. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudari moderator An-Nur Humaira sebentar tadi. Jadi seterusnya saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini dengan memberikan dua langkah untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Yang pertamanya, ibu bapa hendaklah menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak. Mengapa? Anak-anak merupakan anugerah yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap pasangan yang telah berumah tangga. Jadi anak-anak merupakan rezeki yang merupakan juga sebagai satu amanah kepada pasangan yang telah mendirikan rumah tangga ini untuk mencorakkan anak-anak menjadi seorang insan yang berguna. Dalam menunjukkan contoh dan teladan yang baik ini bermula daripada diri ibu bapa itu sendiri. Oleh itu, ibu bapa hendaklah menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak, kerana anak-anak ini sifat mereka adalah mereka akan mencontohi perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Mereka lebih berpotensi untuk meniru perbuatan serta percakapan yang didengari oleh mereka, dilihat oleh mereka setiap hari. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk tidak menunjukkan contoh yang buruk, kerana dikhawatiri akan diikut oleh anak-anak. Anak-anak ini ibarat kain putih yang bersedia untuk dicorakkan oleh ibu bapa. Selain itu juga, ibu bapa hendaklah mengelakkan daripada berkata-kata kesat, menunjukkan peribadi-peribadi yang negatif, boleh mengelakkan pergaduhan di hadapan anak-anak, untuk supaya anak-anak ini dapat mengikut, dapat melihat contoh-contoh yang baik daripada ibu bapa. Mengapa ibu bapa perlu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak untuk membina keluarga yang bahagia? Kerana
keluarga bahagia ini akan lahir sekiranya akhlak dalam ahli keluarga tersebut berada dalam keadaan yang baik. Jika terdapat akhlak-akhlak negatif, perbuatan-perbuatan yang buruk dalam keluarga tersebut, bahagia itu susah untuk dikecapi oleh keluarga tersebut. Jadi, ibu bapa lah yang berperanan penting dalam mencorakkan anak-anak untuk menghasilkan akhlak yang baik. Contoh teladan yang baik boleh dicontohi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan contoh teladan yang baik ini dapat diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ajaran-ajaran yang dianjurkan oleh Quran. Hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat Rasulillah." Yang bermaksud, sabda Rasulullah, telah diturunkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang kepada dua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah iaitu Al-Quran, serta sunnah Rasulullah. Jadi dalam mengikut akhlak-akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikut ajaran yang telah dianjurkan oleh Al-Quran akan melahirkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia ini juga adalah keluarga yang taat kepada perintah Allah. Seperti firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Jadi itulah hujah saya yang pertama dalam cara bagaimanakah untuk membina sebuah keluarga yang bahagia adalah dengan memberi contoh teladan yang baik, iaitu mengikut amalan-amalan serta akhlak yang dianjurkan oleh Islam. Hujah saya yang kedua adalah ibu bapa hendaklah mengawasi aktiviti anak-anak untuk melahirkan sebuah keluarga yang bahagia. Mengapa? Untuk memastikan anak kita tidak bergaul dengan rakan-rakan yang salah. Mengapa rakan-rakan yang salah ini bahaya, memberi ancaman kepada sesebuah keluarga? Rakan-rakan yang bermasalah ini akan mendorong anak-anak untuk mengikut dan mencuba sesuatu yang tidak sepatutnya dicuba oleh anak-anak. Jadi pastikan anak-anak kita berkawan dan bergaul dengan sahabat-sahabat yang mempunyai akhlak yang baik, kerana dikhawatiri mereka terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya. Anak-anak ini bersifat ingin tahu, ingin mencuba sesuatu yang baru. Jadi sekiranya mereka berkawan dengan kawan-kawan yang berakhlak buruk, mereka akan terdedah kepada kelekaan yang ditawarkan oleh dunia. Seterusnya, ibu bapa hendaklah mengawasi aktiviti dan pergerakan anak-anak, kerana gejala sosial yang berlaku di negara kita pada hari ini adalah disebabkan anak-anak ini tidak mendapat perhatian, tidak mendapat pantauan, tidak dipantau oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka tidak tahu apakah yang terjadi kepada anak sehari-hari, sehinggalah anak-anak ini terjebak dengan teruk dalam gejala seperti dadah, merokok, pergaulan bebas dan sebagainya. Gejala-gejala sosial ini tidak dapat dibendung kerana ibu bapa tidak memantau anak-anak mereka. Jadi untuk membina sebuah keluarga yang bahagia, ibu bapa hendaklah memainkan peranan yang penting dalam mengawasi anak-anak, pergerakan dan aktiviti anak-anak. Bukan kita hendak mengongkong anak-anak tersebut, tetapi kita hendak menghadkan untuk tidak membiarkan mereka terus lalai dengan godaan-godaan yang ada di sekeliling mereka. Yang kita khawatir dengan godaan-godaan ini mampu menjerumuskan mereka ke lembah kehinaan.
Selain itu, ibu bapa juga boleh mengawasi anak-anak dengan membendung mereka. Contohnya, dorongkan mereka dengan aktiviti yang lebih baik dan bermanfaat. Contohnya beriadah. Dan hasilnya, jika ibu bapa sering membawa anak-anak beriadah bersama-sama, akan seterusnya mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga yang dapat membina sebuah keluarga yang gembira, yang bahagia, yang sentosa, yang selesa untuk setiap ahli berkomunikasi dan berkasih sayang. Sambungan daripada Puan Sofia yang mengatakan bahawa menjadi contoh teladan yang terbaik untuk anak-anak adalah salah satu cara untuk mencapai keluarga bahagia. Menurut saya, kerap berkomunikasi dengan anak-anak adalah penting untuk mencapai keluarga bahagia ini. Ini adalah kerana anak-anak memerlukan masa dengan ibu bapa mereka untuk berkomunikasi. Contohnya, jika seseorang anak itu mempunyai masalah, mereka akan berkomunikasi dengan ibu bapa. Tetapi jika ibu bapa tiada di rumah dan sentiasa sibuk dengan urusan kerja ataupun tanggungjawab yang dihadapi masing-masing, mereka tidak akan mampu berkomunikasi dengan baik, dan itu akan mungkin menimbulkan halangan kepada mereka untuk mencapai keluarga bahagia, kerana mereka tidak akan ada persefahaman dan tidak akan memahami antara satu sama lain. Contohnya, jika ada permasalahan yang berlaku ataupun salah faham yang tidak dapat dielakkan, anak-anak ataupun ahli keluarga yang lain boleh cuba berkomunikasi dan duduk berbincang bagi menyelesaikan masalah itu. Seterusnya adalah untuk meluangkan masa bersama anak-anak. Ini adalah penting kepada ibu bapa untuk memberi perhatian kepada mereka dan mampu meluangkan masa bersama anak-anak mereka untuk menanyakan khabar, menanyakan hari mereka. Sebagai contoh, mereka boleh duduk di kerusi semasa makan ataupun mengadakan percutian ataupun lawatan ke mana-mana tempat hanya untuk meluangkan masa bersama-sama anak. Ini penting untuk memberitahu kepada anak-anak bahawa mereka akan sentiasa ada dengan anak-anak dan mampu untuk meluangkan masa bersama mereka dan tidak terlalu sibuk dengan urusan kerja mereka. Itu adalah sedikit daripada saya untuk cara-cara untuk mencapai keluarga bahagia. Saya mempersilakan Puan Anu Humairah untuk meneruskan hujah ini. Saudari Ainin Sofia dan Saudari Amirah Nur Syazwani atas perkongsian yang cukup bernas itu tadi. Di sini saya ingin menambah lagi satu isi berkenaan cara untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Pada pandangan saya, sikap saling hormat menghormati antara satu sama lain amat penting untuk kita amalkan dalam sebuah institusi kekeluargaan. Hal ini kerana apabila sikap saling hormat menghormati itu dapat dipupuk dalam diri, kasih sayang antara ahli keluarga juga akan bertambah. Saya ingin memetik sebuah dalil dalam Al-Quran dari surah Al-Isra ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ayat ini bermaksud, maka janganlah kamu berkata perkataan yang kasar walaupun perkataan kepada mereka, iaitu ibu bapa. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu mengherdik mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik. Di sini jelaslah bahawa amat pentingnya sikap saling hormat menghormati antara satu sama lain. Yang tua hormat yang muda, juga yang muda hormat yang tua, saling hormat menghormati.
Apabila sikap hormat menghormati ini dipupuk dalam diri masing-masing, tidak akan timbul konflik kekeluargaan dan pergaduhan dalam sebuah keluarga itu. Selain itu, hormat menghormati ini juga boleh diaplikasikan dalam bentuk panggilan. Contohnya, janganlah kita memanggil ahli keluarga kita dengan panggilan yang tidak baik sehingga menimbulkan rasa sakit hati, rasa amarah dalam diri ahli keluarga kita. Oleh itu, panggilan seperti kakak, abang dapat memupuk sikap saling hormat menghormati dan akhirnya dapat membina sebuah keluarga yang bahagia. Kita sudah tiba ke akhir rancangan kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi berkongsi pandangan mereka mengenai cara untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Jadi, menurut saudari Ainin Sofia, beliau telah mengemukakan dua isi untuk membina keluarga bahagia, iaitu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak serta yang kedua mengawasi segala aktiviti anak-anak. Manakala, saudari Amirah pula telah mengemukakan juga dua cara untuk membina sebuah keluarga yang bahagia, iaitu dengan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak dan yang kedua memberikan didikan agama dan moral yang mencukupi. Isi-isi mereka juga sangat bernas dan saya telah menambah lagi satu isi, iaitu sikap saling menghormati antara ahli keluarga. Jadi dengan ini saya menyeru kepada semua yang menonton rancangan kita pada hari ini untuk bersama-sama kita membina sebuah keluarga yang bahagia dengan mengamalkan cara-cara yang telah dikongsikan sebentar tadi. Saya akhiri rancangan kita pada hari ini dengan sebuah doa dari surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan zuriat keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sehingga bertemu lagi dalam rancangan kita pada masa yang sama dan hari yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.